Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid Ustazah. Apa khabar? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan bahagia dengan keluarga yang tersayang. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk sunat hayat, iaitu dari segi perbuatan, perkara-perkara sunat dalam solat dari segi perbuatan. Okey, sebelum kita mula belajar, kita baca doa dulu sama-sama dengan Ustazah. Kita ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jom kita start. Okey, sebelum Ustazah masuk tajuk hari ni sunat hayat, Ustazah nak refresh semula, nak ingatkan balik yang kita pernah belajar tajuk sunat abaat. Okey, sunat abaat ada berapa? Ada 6 saja. Sunat abaat tu apa? Sunat abaat tu perkara yang ditinggalkan, perkara sunat dalam solat yang kalau kita tinggal, kita kena buat sujud sahwi. Kalau sunat hayat yang kita nak belajar kejap lagi ni, kita tinggal, tak perlu buat sujud sahwi. Jadi apa dia perkara dalam solat yang kalau kita tinggal kita buat sujud sahwi ni? Itu dia. Tengok yang kat sini. Tengok anak panah yang ada kat Ustazah ni. Okey, nombor 1, duduk dan membaca tahiyat awal. Kita tertinggal nak baca tahiyat awal, sujud sahwi. Nombor 2, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Pun sama, kita kena sujud sahwi. Nombor 3, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Pun sama, kena sujud sahwi. Membaca doa kunut, kita tertinggal, kita lupa nak baca doa kunut solat subuh, lupa nak berdiri semasa baca doa kunut, lupa nak berselawat ke atas keluarga Nabi semasa baca doa kunut. Semua ni kalau kita tertinggal, kita kena buat sujud sahwi. Okay, untuk tajuk hari ini, sunat hayat dari segi perbuatan. Ini perkara sunat dalam solat yang digalakkan untuk buat dari segi perbuatan. Ada 6 saja. Okay, yang pertama, tengok kat sini pointer Ustazah ni. Okay, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Mengangkat kedua-dua tangan. Kalau lelaki kena angkat tangan paras-paras telinga, kalau perempuan kena angkat tangan paras-paras bahu dan dia rapat. Rapat kena tutup kepit ketiak. Kalau lelaki kena angkat, kena buka sikit ketiak. Okey, ini adalah cara mengangkat kedua-dua tangan ketika solat. Okey, takbiratul ihram ni waktu bila? Waktu awal tu, lepas niat kita nak angkat takbir. Yang masa tu masa Allahu Akbar yang pertama. Itu dia takbiratul ihram. Okey, rukuk tu waktu yang kita tundukkan badan tu, macam kita menongging tu. Itu waktu rukuk. Iktidal yang kita bangun daripada rukuk, yang sami Allahu liman hamidah. Yang waktu tu kena angkat tangan. Bangun selepas tahiyat awal. Setiap kali kita bangun daripada sujud, tidak semestinya perlu angkat tangan. Yang disunatkan angkat tangan adalah bangun lepas tahiyat awal saja. Yang lain-lain tak angkat tangan pun tak apa. Bangun lepas tahiyat awal saja yang perlu angkat tangan. Okey. Tengok betul-betul caranya. Kalau lelaki angkat tangan separas telinga, bawah ketiak ni buka sikit. Okey, kalau perempuan angkat tangan separas bahu dan ketiaknya dirapatkan, dikepit sedikit tangannya. Okey. Okey, perkara sunat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Okey, yang ini macam tu, tengok dalam gambar. Letak tangan kanan letak atas tangan kiri. Tangan kiri mesti dekat bawah. Okey, kat mana kedudukan tangan kiri tu? Okey, ada 3 pendapat. Yang pertama kata atas dada, yang kedua cakap atas pusat, yang ketiga kata bawah pusat. Okey, dan ketiga-tiga ni boleh dilakukan. Tak kisah awak nak letak dekat mana-mana. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i kata letak di atas pusat. Tapi disebabkan ini perkara sunat, tidak kisah di mana-mana. Yang kisah kalau kita tidak solat. Jadi, boleh buat ni dalam solat. Ini meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Okey.
perkara sunat yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Pada setiap pergerakan dalam solat, tak kisah waktu tu awak berdiri ke, atau awak rukuk ke, atau awak sujud ke, berdiri ke, rukuk ke, sujud ke, mata mesti pandang arah kiblat. Okey, ada yang tanya Ustazah, habis tu kalau mata kita tiba-tiba nak pandang dinding depan lah, nak pandang kaki orang sebelah lah, nak pandang sejadah orang sebelah lah, boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah perkara sunat sahaja. Tapi kuranglah pahalanya. Kalau solat buat pahala sunat tu macam ekstra. Kita dapat pahala ekstra, pahala tambahan. Dan kalau kita lihat ke tempat sujud ni, insya-Allah solat kita akan jadi lebih khusyuk sebab kita fokus dalam solat kita. Kita tak melilau-lilau pandang tempat lain. Okey. Nombor 4, perkara sunat yang keempat, sunat hayat dari segi perbuatan, iaitu duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash. Ini dia gambar duduk iftirash. Duduk iftirash ni kaki kiri kita letak di bawah punggung dan kaki kanan ni menghadap kiblat. Kita tegakkan jari-jari ni menghadap kiblat. Ini duduk iftirash. Bila kita nak duduk iftirash ni, bila kita disunatkan ni, ketika membaca tahiyat awal. Ketika tahiyat awal kita disunatkan duduk iftirash. Okey, ada orang yang tidak mampu berkemampuan, mungkin kakinya sakit ke apa, tak mampu nak duduk iftirash, boleh juga duduk kaki kanan ni diturunkan. Duduk kaki kanan ni nanti duduk macam ni. Pun boleh, sebab duduk iftirash ni adalah perkara sunat. Jika tak mampu, ada faktor kesihatan ke, kaki sakit ke, tak apa, boleh duduk yang kaki kanan duduk diletak di atas kaki kiri tu. Okey. Dan duduk iftirash ni disunatkan pada tahiyat awal dan pada duduk antara dua sujud. Setiap kali duduk antara dua sujud disunatkan duduk iftirash. Okey. Duduk tawarruk ni pula orang kita panggil duduk tahiyat akhir. Yang mana punggung kita ni berada di atas lantai. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas begini. Okey? Clear? Okey, ni adalah dua duduk yang disunatkan dalam solat, pada tahiyat akhir, tahiyat awal dan pada setiap kali duduk antara dua sujud. Iftirash, tahiyat awal dan duduk antara dua sujud. Tawarruk pada duduk tahiyat akhir. Okey. Dan seterusnya, perkara sunat hayat dari segi perbuatan yang kelima adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Ini adalah kedua-dua tangan kita. Okey, diletakkan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Mudah kan? Cuma letakkan tangan atas peha je dah dapat pahala sunat. Alhamdulillah, yang terakhir sekali nombor 6, iaitu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kita kena beri salam, pandang kanan dulu, baru pandang kiri. Tapi kesilapan yang selalu kita buat ketika beri salam, dah lepas beri salam belah kanan, kita mesti tundukkan kepala macam tu. Ini salah. Jangan tundukkan kepala. Dah beri salam, pandang semula ke depan, berhenti kejap pandang depan tu, pandang kiri, bagi salam lagi. Itu cara yang tepat. Tak perlu tunduk pada pertengahannya. Tak perlu tundukkan kepala, tak perlu hanggukkan kepala, tak perlu. Okey, bagi salam pandang kiri. Pandang kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu pandang depan. Berhenti sekejap dalam 2-3 saat. Jangan tundukkan kepala. Okey, lepas tu pandang kiri, bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, macam tu cara memberi salam yang tepat di dalam solat. Dan memberi salam, mempalingkan muka kanan dan kiri juga adalah perkara sunat dalam solat. Okey. Alhamdulillah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ulang semula, hari ini kita belajar tentang perkara sunat hayat dari segi perbuatan. Okey, yang pertama kita belajar tadi sunat mengangkat tangan ketika solat.
Lelaki paras telinga, perempuan tangan paras bahu, ketiak tu rapat, lelaki kena buka sikit ketiak. Okey, perkara sunat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri. Ketika berdiri, kita letak tangan kita tu, Ustazah kata, atas perut boleh, atas pusat boleh, atas dada boleh. Tapi yang paling afdal untuk mazhab Syafi'i, letak di atas pusat. Okey, yang ketiga, perkara sunat yang kita belajar adalah melihat ke tempat sujud. Mata melihat tempat sujud pada setiap pergerakan dalam solat. Yang keempat, duduk iftirash. Duduk iftirash tu adalah duduk tahiyat awal. Pada waktu bila? Pada tahiyat awal dan pada setiap kali duduk antara dua sujud. Dan duduk tawarruk. Duduk tawarruk tu duduk tahiyat akhir di mana punggung kita letakkan di atas lantai. Okey, yang kelima, perkara sunat yang kelima adalah letakkan dua tangan atas peha pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan akhir sekali adalah ketika beri salam, kita palingkan muka ke kanan dan ke kiri. Okey, mudah saja. Itu adalah 6 perkara yang terdapat dalam sunat hayat, iaitu dari segi perbuatan. Jadi tugasan anak-anak murid Ustazah pada hari ini mudah je. Okey, buat 3 amali. 3. Kita belajar 6 hari ni. Tapi Ustazah nak pilih, anak murid Ustazah ni pilih 3 je. Pilih 3 daripada 6. Apa-apa perbuatan yang anda suka, lepas tu buat. Okey, kalau perlu dirakam, rakam. Kalau cukup sekadar ambil gambar, okey, ambil gambar je. Lepas tu hantar kepada Ustazah dan buat caption. Contoh, awak nak buat nombor 1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Okey, awak pun angkat tangan. Okey, suruh minta tolong kakak ke ibu ke ambilkan gambar. Okey, dah angkat tangan macam tu, angkat tangan betul-betul lah. Ikut tata cara yang betul, ambil gambar. Hantar, tulis kat Ustazah, mengangkat tangan ketika takbir. Lepas tu hantar kat Ustazah, personal. Tu 1. Okay, nombor 2, konon awak pilih melihat tempat sujud. Awak pun berdiri, mata pandang kiblat ke, awak rukuk ke, mata pandang kiblat, pun sama. Ambil gambar, hantar kat Ustazah. Tulis caption dia, nombor 2, melihat tempat sujud. Okay, yang ketiga, awak pilih palingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Masa tu pun sama. Kalau palingkan muka, susah nak ambil gambar kan. Jadi masa palingkan, kalau awak pilih memberi salam ni, kenalah rekod video sikit. Ambil gambar, ambil video awak beri salam sikit tu. Okey, lepas tu hantar ke Ustazah, tulis nombor 3, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Okey, mudah saja. Ada 6 perkara sunat. Anda pilih 3. Lepas tu hantar buat amal itu. Sama ada ambil gambar atau ambil video. Lepas tu send dekat Ustazah. Okey, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Ustazah harap semuanya dapat faham dan dapat ingat apa yang Ustazah ajar. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis ni. Okey, Assalamualaikum.